Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Cuba tanya di kalangan kita ni kan. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Mereka kerja apa dalam hidup? Cuba tanya sekali di kalangan kita. Kita ni sendiri. Cuba tanya diri kita. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap ni. Kita kerja apa dalam hidup kita? Kerja apa? Ada orang jawab. Saya kerja duit, Ustaz. Duit ni biar jadi banyak. Bila duit banyak, saya akan jadi mulia. Jadi mulia dengan duit. Rasulullah datang dahulu. Rasulullah ajar sahabat-sahabat. Hidup tidak mulia dengan duit. Kalau kamu rasa duit menjadi bernilai dalam hidup kamu, duit menjadi harta, menjadi nilai, makna banyak harta kamu dengan harta Qarun. Qarun, Allah jadikan pada dia banyak harta dia. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Anak kunci saja yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Terbit lagi matahari, Qarun dengan harta kekayaan dia tenggelam dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Cari apa dalam hidup ini? Ada orang jawab, saya cari yang disebut dengan tahta, Ustaz, pangkat. Pangkat biar besar. Lagi besar pangkat, lagi kita jadi hebat. Islam ajar, pangkat tidak memuliakan dalam hidup. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan akan jadi mulia bila pangkat tuan-tuan jadi besar. Allah tak muliakan orang dengan pangkat. Rasulullah pesan pada kita, bila kamu ada pangkat, kamu sedang memegang tanggungjawab. Kamu pegang saja pangkat, kamu ada saja jawatan, kamu akan disoal terhadap jawatan yang kamu sedang miliki itu. Kamu akan ditanya di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita menjawab di hadapan Allah. Tuan-tuan peganglah jawatan apa? Ketua kampung. Tuan-tuan akan ditanya, berapa ramai orang dalam kampung yang tak semayang berjemaah? Tuan-tuan akan ditanya. Tu baru ketua kampung baru. Baru ketua kampung. Ketua keluarga. Keluarga kita yang tak tutup aurat. Berapa ramai yang tak tutup aurat? Kita akan ditanya dan disoal di hadapan Allah nanti. Siapa saja yang pegang, naik lagi jawatan dia. Ketua jabatan, dia akan ditanya terhadap jabatan dia. Berapa ramai di bawah dia, pekerja-pekerja di bawah dia yang tak solat, yang tak tutup aurat. Semuanya dia akan kena jawab di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan dia, lagi penat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pegang saja jawatan. Ni jadi AJK surau. AJK surau kena tanya juga. Jangan ingat jadi AJK surau tak kena tanya. Di akhirat nanti AJK surau Allah akan tanya, subuh datang tak subuh? Subuh kamu datang berjemaah ke tak datang berjemaah? Jadi AJK surau, tiba-tiba kamu tak datang, misal contoh. Bukan surau tempat ni, tempat lain kan. Nak sebutnya, kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Cuma nak sebutnya, lagi kita pegang jawatan, lagi kita penat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jawatan laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini tanggungjawab dipanggil. Kalau nak kira mulia dengan jawatan, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun sampai peringkat Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak pernah ada. Dalam hidup Fir'aun. Dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap.
Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz dia sebut. Nak lawan Fir'aun dalam hidup dia. Nak gambarkan dalam hidup ini, kamu kejar apa dalam hidup? Yang terakhir ni, orang kita kalut, di Malaysia kita ni, kalut dengan mengejar rupa menjadi cantik. Yang ni pun satu penyakit yang sedang dilalui oleh masyarakat kita hari ini. Penyakit apa dia? Penyakit nak suruh nampak cantik. Sibuk dengan kuputih dia ni. Yang perempuan sibuk dengan berupa muka putih, lengan hitam legam, dia panggil demikian. Yang lelaki sibuk untuk berbadan sadu. Ni orang lelaki nak badan sadu. Anda biasa sebut ni, sadu ni maknanya apa dia? Sasa bodoh, dipanggil demikian. Ni sadu dipanggil demikian. Dalam keadaan yang badan kental, badan nak suruh nampak berketul. Kenapa badan berketul? Nak suruh dalam hidup ni, nak suruh nampak cantik badan. Suruh nampak dalam keadaan naik ketulan badan. Rela tak makan nasi, makan telur dia 21 biji sehari. Rela tak pergi sembahyang berjemaah, pergi gimnasium je tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni gimnasium je. Nak suruh apa dia? Nak suruh badan ni berketul. Nak untuk apa badan berketul? Nak naik pentas, nak pakai seluar dalam. Tu je kerja dia. Tak ada kerja yang lebih daripada demikian. Dalam hidup, kamu terpesona dengan kecantikan rupa kamu. Kamu rasa hebat bila jadi demikian. Islam ajar, kamu jangan terperangkap dengan perangkap ini. Jangan kamu termasuk dalam perangkap ini. Jangan kamu ingat, bila kamu berbadan kental, kamu tak jumpa dengan kematian. Bila kamu berbadan kental, kamu tak akan kena yang disebut dengan penyakit-penyakit. Islam tak pernah muliakan orang dengan rupa itu sendiri. Rupa kamu macam mana sekalipun, Allah tak pandang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan kamu sibuk, kamu nak pandang pada luaran manusia. Allah tak pandang pun muka kamu. Macam mana pun muka kamu, bangsa kamu, kemuliaan kamu, Allah tak pandang. Allah tak pandang pun kamu Melayu ke kamu Cina, Allah tak sebut. Tak tanya soalannya demikian. Di akhirat nanti Allah tak sibuk tanya, kamu datang daripada bangsa mana? Kamu datang daripada keturunan mana? Allah tak kira. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah pandang ialah hati kamu. Wa ajsamikum. Dan yang Allah pandang ialah jasad kamu itu sendiri. Kalaulah manusia dimuliakan rupa paras, maka hinalah Bilal bin Rabah. Kalaulah manusia ni dipandang pada rupa paras, maka teruklah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sering kali saya cerita benda ni. Di kalangan sahabat-sahabat yang teruk wajah, siapa dia? Bilal bin Rabah. Hitam kulit dia, kerinting rambutnya, kemudian tebal bibirnya, parau suara Bilal bin Rabah. Tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah. Daripada seorang yang hamba, Allah lonjakkan dia berjalan di belakang Rasulullah. Di mana saja Rasulullah masuk dalam syurga Allah, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, suara dia dengar sampai di arasy Allah. Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Tuan-tuan baca dalam sejarah, siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Disebut Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Nak sebutnya hitam sungguhlah. Bukan hitam main-main, hitam metalik senang kita. Waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Ramai. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, sehingga Rasulullah cium wajah Julaibib saat mana dia gugur syahid dalam perang Uhud. Julaibib radhiyallahu anhu. Waktu mana Rasulullah usap pasir-pasir yang melekat di tubuh badan dia ini, di muka dia, Rasulullah cium. Rasulullah menangis teresak-esak. Rasulullah sebut, ya Julaibib, wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Kamu sebahagian saya, 3 kali Rasulullah sebut. Kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Sampai Rasulullah menangis teresak-esak bila melihat gugur syahidnya Julaibib radhiyallahu anhu.